Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila middin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa qaulullahu ta'ala innahu taraka ta'ama syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang bersekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada malam ini 4 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan 26 April 2020, kita telah pun menyempurnakan Ihya Layali Ramadan. Pada malam ini kita bermula dengan setelah kita menyempurnakan ibadah puasa siang hari tadi, ketiga Ramadan, kita berbuka, menunaikan solat pada maghrib, kita menunaikan solat pada Isya, kita mengerjakan solat tarawih, solat witir, dan mungkin ada di antara tuan-tuan perempuan yang masih meneruskan dengan ibadah dengan mengadakan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga mungkin ada yang sedang santai-santai sambil menikmati sedikit di wadah makanan yang masih berbaki ketika berbuka puasa tadi. Jadi puasa ini sebenarnya tuan-tuan adalah satu didikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah SWT menyebut dalam sebuah hadis qudsi, yang mana bermula dengan kalam Nabi SAW: kullu amali bani Adam min asharatin ila sab'imati dhifin. Setiap amal anak Adam itu untuk mereka, untuk dirinya, dan gandaan pahalanya dari 10 kali ganda. Seperti kita membaca Al-Quran, selawat Nabi, ila sab'imi'ati dhifin, sampailah ke 700 kali ganda. Itu kita bersedekah. Semua ini pahalanya telah ditentukan Allah SWT, kerana amalan itu ialah kita lihat balik kepada manusia Muslim yang mengerjakannya. Illa siyam, melainkan puasa. Kata Allah SWT, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kerana puasa ini untuk aku. Kenapa nak Allah Ta'ala kata puasa ini untuk aku? Kerana puasa ini adalah amalan antara kita dengan Allah SWT. Yang tahu kita puasa kita dengan Allah Ta'ala je. Kita boleh tipu orang dah puasa, sebenarnya tak puasa pun. Plastik hitam ada kat rumah, tapi tahun ni tak ada can lah. Sebab semua orang ada rumah, kita nak tipu siapa? Takkan nak makan dalam bilik air kot.
Jadi yang tahu kita berpuasa, yang tahu kita berpuasa hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, maka puasa ini untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi ganjaran puasa, ya, dengan yang sesuai dengan keadaan orang berpuasa itu. Itulah para ulama menyatakan puasa ini, tuan-tuan perempuan, ada beberapa jenis. Satu, puasa orang awam. Puasa orang awam ni, tuan-tuan, Nabi SAW dah bagi isyarat. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Berapa ramai orang puasa tapi tak ada apa yang tinggal daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga saja. Sebab puasa pada zahir, tidak pada batin, dalaman, ya. Makan tahan, puasa, minum puasa, ya. Perkara yang membatalkan puasa pun dipuasakan, tapi mata tak puasa, lidah tak puasa, tangan tak puasa, yang banyaknya pasal kita dah duduk terkepung dalam stay at home, kata orang putih yang lain PKP ni. Mata dengan telinga lah, ya, mata, telinga, tangan kita, ya. Mata kita tetap melihat benda yang tak sepatutnya, boleh mengurangkan pahala puasa. Telinga kita tetap mendengar perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa, ya. Tangan kita melakukan perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Membawang dalam Facebook standard tak berhenti pun punya sama, ya. Bulan lain dengan bulan puasa sama. Mata pun macam tu, telinga pun macam tu. Jadi puasa kita ditakuti, taklah kata betul-betul jadi, tapi ditakuti. Dia jadi macam yang Nabi sebut tadi. Yang tinggal ayahnya lapar dan dahaga, pahala tak ada. Kata orang Arab, mafi, tak ada. Yang pertama, itu yang pertama. Yang keduanya, puasa khawas, dia tinggi sikit, ya. Adalah pahala kerana puasa ini khawas, dia lain daripada lain, ya. Orang yang banyak menghabiskan masanya dengan ibadah ketika berpuasa pada bulan Ramadan, dia buat apa yang Nabi sebut dalam hadis yang kita baca sebelum-sebelum ni, ya. Banyak bertasbih, ya. Tidurnya pun adalah tidur ibadah, ya. Banyak berdoa pada Allah SWT, ya. Nah, itulah dia. Ya, jadi orang yang sebegini ada berbeza sikit dengan orang awam yang beza. Kemudian puasa khawasul khawas, yang ni payah nak dapat, tuan. Yang ini orang tertentu, ini orang-orang pilihan Allah SWT. Khawasul khawas, orang yang amal ibadah, kalau zikir tu beribu-ribu, 16,641 kali sehari, ya. Quran boleh habis, boleh khatam 3 hari sekali, ya. Ataupun seminggu sekali. Dahsyat, tuan, ya. Waktu PKP ni pun patutnya boleh, ya. Tapi iman kita ni berbeza-beza, tuan-tuan, ya. Ada orang macam kita sebut sebentar tadi lah, bila dia sampai tarikh khawas tu, dia rajin sikit bulan Ramadan ni. Tapi khawasul khawas, dia super rajin. Kerana apa? Kerana dia telah memecahkan benteng tadi. Apa benteng yang dipecahkan ni pada bulan Ramadan dengan ibadah berpuasa ini? Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, menyambung tadi, wa ana ajsibihi wasyamu junnah, ya. Puasa itu adalah perisai antara dia daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal ibadahnya.
Ya, maka apakah yang dikatakan sebagai junnah? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang berpuasa ini dia meninggalkan syahwat dia. Meninggal syahwat di sini nak maknanya keinginan, kehendak. Ya. Kalau berbuka pun mana yang bolehlah macam tu lah. Ya. Alhamdulillah tahun ni bazar tak ada, jadi kita mata tak rambang tuan-tuan. Tapi bazar online pula jadi cabaran kita. Tengok dalam Facebook, dalam internet macam-macam, dalam WhatsApp macam-macam. Kita kontak, wah tengok gambar nak cuba ni, lama-lama tak habis makan. Habis makan tak apa? Tak habis makan. Kalau buat pergi murid tak apa? Tak juga. Bawa pergi sahur tak juga. Maka membazir makanan itu. Jadilah kita orang yang membazir, yang mana Allah Ta'ala larang, wala tubazir tabzira. Janganlah kamu melakukan pembaziran yang dalam arti kata pembaziran yang sebenar. Kalau kita tak mampu habis, jangan makan banyak, jangan beli banyak. Beli seadanya saja. Ini yang Nabi kata, yang Allah SWT sebut taraka syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, keinginannya, wa ta'amahu, dan makan nafsu makannya. Puasa itu sini kita dah terangkan pada awal-awal dahulu, imsakun minal akli wasyurbi, menahan diri daripada makan dan minum. Makan itu ta'am. Ya, bila kita nak makan makanan, iaitu ta'am. Orang yang berpuasa ini dia meninggalkan makanannya, meninggalkan kehendak apa nak makan. Kalau hari biasa kita makan silap-silap 6 kali sehari. Pagi pukul 10, tengah hari pukul 3, petang, malam. Petang berapa tu? Pagi 1, pukul 10, 2, tengah hari 3, pukul 3, 4, pukul 6, 7, 5. Sekarang tengok TV sekarang nak munyah juga, ada 6. Kan nampak? Ditinggalkan, kita potong, tinggal paling tinggi pun 3 saja. Paling tinggi pun 3. Buka tadi, makan, lepas solat maghrib, sahur. Kalau nak makan sikit pun, nak lepas ni kan, lepas tarawih tadi, makanlah ataupun minumlah, buatlah bancuh air ke apa lah. Sahur nanti. Jadi kita dah meninggalkan keinginan kita, makan kita, mengurangkan makan kita. Sumu tasihu, Nabi kata, puasalah niscaya kamu sihat. Nabi dah beritahu, puasa ini satu cara untuk menjaga kesihatan. Khususnya bagi kita orang, bagi saya lah khususnya juga. Ada yang pada rakan-rakan yang dah otai-otai 45 ke atas, payahlah. Nak kira macam anak-anak kita, zaman kita habis lah. Patutnya kita ni dah tak fikir lah. Nak makan sedap-sedap pun mungkin sekali-sekali lah. Tu lah. Wa syarabahu, dan minumannya. Kalau kita orang lama-lama ni elok minum banyak air suam, banyak air kosong, banyak air mineral, air yang berisotonik, air yang memberi tenaga. Min ajli, kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab niat kita dah sebut malam, tiap-tiap malam nak tidur, nak bangun sahur, nak habis selesai sahur tu, nawaitu shamarin an adai farishan ramadhan hasati lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala buat. Jadi Allah SWT berfirman, orang yang berpuasa ini dia meninggalkan keinginannya, makannya, minumnya kerana aku, kata Allah SWT. Jadi kita harap-harapnya puasa kita biarlah
kita berpuasa itu meninggalkan makan minum, perkara yang boleh membatalkan puasa dan mengurangkan pahala puasa, kerana Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan nafsu kita, dan supaya hati kita itu banyak untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita menyedari segala nikmat yang Allah SWT berikan ini adalah nikmat yang bersifat sementara, ya, yang wajar kita syukuri adanya. Sekarang nikmat yang Allah Ta'ala beri selama ini pun sudah tiada. Kita nak pergi bazar Ramadan dah tak ada, kita nak pergi sembahyang tarawih di Masjid Surau dah tak ada. Bayangkan, bagi yang boleh bertarawih, berkumpulan, ya, bersama keluarga, alhamdulillah. Bagaimana dengan yang tidak berkesempatan, seperti sahabat-sahabat kita yang menjadi petugas barisan hadapan, bagaimanakah nasib mereka? Terpaksa berjaga macam mana nak bertarawih, mungkin balik nanti kalau sempat mungkinlah buat tarawih, kalau sempat, kalau tak buatlah. Bayangkan, sebab itulah puasa ini salah satunya mendidik kita supaya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila kita banyak bersyukur pada Allah SWT, Allah Ta'ala akan tambah. Ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri nikmat-nikmat kuasa, aku akan tambah. Kita bersyukur dengan apa yang ada hari ini, alhamdulillah. Ya. Masa kita boleh berpuasa, kita boleh berbuku, kita boleh beribadah, maka Allah SWT akan tambah lagi nikmat kita. Mungkin insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kelapangan yang selapang-lapangnya kepada kita. Mudah-mudahan, ya, mungkin, ya, kita boleh, ya, kembali bertarawih di masjid, di surau bersama mereka, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin tahun ni Allah Ta'ala, hikmahnya Allah Ta'ala suruh kita hidupkan rumah kita malam Ramadan di rumah kita. Terangilah rumah kita dengan ibadah pada malam-malam bulan Ramadan. Alhamdulillah, bercahaya rumah kita tiap-tiap malam. Tidaklah rumah kita sunyi ditinggalkan kerana kita beribadah di masjid ataupun di surau. Ini satu hikmah yang mungkin Allah SWT tunjukkan kepada kita. Jadi kita kena ambil peluang yang ada itu. Mudah-mudahan Allah SWT akan mempermudahkan urusan kita, menambahkan pahala ibadah kita dan memberikan kita ganjaran yang sebaik-baiknya hasil daripada ibadah kita pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kongsi pada malam ini, yang baik dari Allah SWT, ya, yang kita kongsikan sebagai amanah ilmu darinya. Dan kalau ada apa-apa yang terkasar, ya, bahasa di mana-mana itu, saya mohon maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. InsyaAllah bertemu kita pada malam besok, ya. InsyaAllah selamat meneruskan ibadah, dan pagi nanti selamat bersahur, selamat berpuasa pada besok hari. InsyaAllah kita bertemu pada malam besok, ya. Wallahu rasulullah wa barakallahu fikum. Aku lakukan azza wa ta'ala azim li wa lakum wa billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.